Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 50, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya seperti adalah dunia itu dicela, demikian juga adalah ia dunia perhumaan bagi akhirah. Perhumaan ni boleh tempat cocok tanam, ya tak? Perhumaan ni tempat cocok tanam bagi akhirah. Selagi mengetam engkau pada akhirah akan barang yang engkau tanam di dalam dunia. Mana barang yang engkau tanam di dalam dunia daripada segala amal yang baik. Dan adalah ia dunia tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat panjang, yang sangat lama, iaitu perjalanan ke negeri yang kekal, yakni negeri akhirah. Dan ketahui olehmu bahawasanya seperti ada dunia itu dicela, demikian juga adalah ia dunia perhumaan tempat bercocok tanam bagi akhirah. Dunia semata-mata dunia itu dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dunia juga tempat kita bercocok tanam untuk bekalan di hari akhirah. Perhumaan ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah ni kita biasa dengar lah. Cuma di kalangan ulama hadis berkhilaf berkaitan dengan kedudukan ad-dunya mazra'atul akhirah. Tetapi maknanya makna yang sahih lah. Tapi kedudukan hadis itu berkhilaf di kalangan ulama hadis. Maka di sini tak sebut sebagai hadis, sebut hanya sebagai ayat kitab aja. Dunia adalah ia perhumaan bagi akhirah. Dunia mana yang dicela, dunia mana yang dijauhkan daripada rahmat. Dunia hak perkara yang tidak ada manfaat lepas daripada mati. Ataupun setengah ulama mentakrifkan dunia adalah perkara yang melalaikan kita daripada akhirah. Dalam kitab kita ni ditakrifkan dunia
barang yang tiada memberi manfaat kemudian daripada mati. Setengah ulama mentakrifkan dunia ini perkara yang melalaikan kita daripada akhirah. Itu dipanggil dunia. Dunia ni dicela, dijauhkan daripada rahmat. Kemudian yang sifat kecelaan mazmumahnya adalah kasih akan dunia, kasih akan perkara yang tidak ada manfaat lepas daripada mati, kasih akan perkara yang melalaikan kita daripada akhirah. Itu yang dicela pada syarak. Walaupun begitu, di dunia jugalah tempat kita buat amal ibadah sebagai bekalan di hari akhirah. Sebab kok mana pun kita tak boleh lari daripada dunia. Sebab Allah Ta'ala lahirkan kita, jadikan kita di atas dunia. Maka nak lari di dunia tak boleh. Tapi jadikan dunia sebagai tempat mencari bekalan untuk hari akhirah. Semata-mata dunia itu dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terdahulunya, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ni dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga barang yang ada dijauhkan juga daripada rahmat barang yang ada padanya pada dunia, melainkan zikrullah, melainkan perkara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala ketaatan, melainkan orang yang berilmu, melainkan orang yang belajar ilmu. Maknanya hak melainkan tu dimulai dengan zikrullah tu adalah akhirah lah. Hak akhirah sahaja yang tidak dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rupa tu rupa dunia sekalipun, jadi akhirah itu pun termasuk zikrullah. Perkara dunia, contoh biasa saya contohnya orang yang bekerja untuk cari nafkah, untuk menunaikan nafkah yang wajib atas kita, itu zikrullah, itu akhirah. Cari dunia, cari nafkah untuk keluasan kehidupan keluarga kita, untuk menyenangkan keluarga kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun zikrullah. Dia akan menjadi bekal akhirah. Segala ketaatan pun zikrullah. Hak tu sahaja yang tidak dijauhkan daripada rahmat, perkara yang ada di atas dunia, orang yang berilmu dan juga orang yang belajar amal. Sekalipun dunia tu dijauhkan daripada rahmat, tapi dunia jugalah perhumaan bagi akhirah. Selagi mengetam engkau, menerima engkau pada akhirah, akan selagi mengetam ni, selagi menerima keuntungan, selagi menerima keuntungan engkau pada akhirah akan barang yang engkau tanam di dalam dunia. Apa barang yang engkau tanam ni, yang mana engkau akan menerima keuntungan di hari akhirah ni daripada segala amal yang baik. Barang yang engkau tanam dalam dunia ni daripada segala amal yang baik. Amal yang baik ni, pekerjaan yang baik ni dilakukan di mana? Dilakukan di atas dunia. Ni hak perhumaan bagi akhirah. Begitu juga kalaulah melakukan amal yang jahat, selagi akan mengetam engkau di hari akhirah juga. Mengetamnya dengan balasan di hari akhirahnya. Mana apa pekerjaan yang kita lakukan di dunia, kita akan terima pembalasan di hari akhirah. Atas dunia melakukan amal yang baik, pekerjaan yang baik, di hari akhirah akan menerima balasan yang baik. Di dalam dunia melakukan amal yang jahat, di negeri akhirah akan menerima balasan keseksaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
dan adalah ia dunia tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat lama. Mana perjalanan yang sangat panjang? Iaitu perjalanan ke negeri yang kekal, yakni negeri akhirat. Maknanya di dunialah tempat kita cari bekal untuk perjalanan yang ke negeri yang perjalanan ke negeri yang kekal, iaitu negeri akhirat. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebelum tu wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa ma taf'alu. Ayat tu ayat yang biasa dijadikan sebagai dalil hak berkaitan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Hamba ada pilihan. Wa ma taf'alu, apa-apa perkara yang kamu kerjakan. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan, nescaya Allah mengetahui dan Allah akan membalas. Apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan, apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan, kamu yang kerjakan, maknanya kamu ada peranan. Apa peranannya? Ikhtiar dan usaha. Ini dalam kitab ayat yang menjadi dalil hamba ni ada pilihan dan perbuatannya banyak. Tapi di antara ayat yang didatangkan di dalam kitab ayat wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan, nescaya Allah mengetahui dan Allah akan membalas. Apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan, kamu kerjakan. Jadi kebaikan ni kamu yang kerjakan, maknanya kamu ada ikhtiar dan usaha. Tapi ikhtiar dan usaha kamu pun tetap datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan di sini pula perintah. Bila Allah memerintah, kita yang diperintah pasti ada peranan. Apa peranan? Ikhtiar dan usaha. Gitulah juga. Wa tazawwadu itu perintah. Kalau Allah memerintah kepada hamba yang tidak ada apa-apa peranan, contohnya yang tidak ada apa-apa peranan, kayu batu lah kita kata. Tiba-tiba perintah kepada perkara yang tidak ada peranan, perintah tu tak kena gitu. Jadi apabila Allah Ta'ala perintah wa tazawwadu, berbekallah oleh kamu. Bila Allah Ta'ala perintah kepada kita, maknanya kita ada peranan. Apa peranan? Ikhtiar dan usaha. Walaupun ikhtiar dan usaha tu hakikinya tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak dalam Al-Quran, perintah-perintah, larangan-larangan, kesemuanya menjadi dalil bahawa ahli sunnah jemaah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Sebab itulah hamba diperintah dan dilarang. Contoh ayatnya surah Al-An'am ayat yang ke-102. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu
kulli syai'in fa'buduh. Dalam ayat tu menyebut Allah sebagai ilah. Dalam ayat tu juga menyebut Allah sebagai Rabb. La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Zalikumullahu rabbukum. Rabbukum. Allah ni tuan bagi kamu. Rabb, tuan. La ilaha illa huwa. Tiada ilah, tiada sembahan yang sebenar malaikat ia. Siapa Allah sebagai Rabb kamu, siapa Allah sebagai ilah kamu, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara, termasuk diri pilihan kamu pun Allah yang jadikan, termasuk usaha kamu pun Allah yang jadikan. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara, termasuk diri pilihan adalah makhluk Allah, termasuk diri usaha pun adalah makhluk Allah. Hanya Allah jua khaliq. Tapi Tuhan perintah fa'budu, maka hendaklah kamu mengabdikan diri akan Allah. Tuhan perintah tu. Tuhan perintah pula pada kita. Kita pun berpegang. Walaupun ikhtiar usaha kita ni makhluk kepada Allah, kita tetap berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Sebab Allah perintah fa'budu, maka hendaklah kamu mengabdikan diri akannya, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintah tu kan. Tapi hakikinya pilihan dan perbuatan kita tetap makhluk kepada Allah. Allah yang menjadikan segala-gala. Allah sebagai Rabb bagi kamu, Allah sebagai ilah, sebagai semaya sebenar, yang menjadikan sekalian perkara. Tapi di hujung tu fa'budu, maka mengabdikan diri oleh kamu akan Allah. Allah perintah kita apa lagi? Semua yang berlaku pada kita ni adalah makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah perintah juga, maka kita pun berpeganglah. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan hamba tetap makhluk kepada Allah. Allah khaliqu kulli syai', Allah yang menjadikan sekalian perkara, termasuk diri pilihan kita makhluk Allah, termasuk diri usaha kita pun makhluk Allah. Tapi kerana Allah perintah fa'budu, maka wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Jadi hak ni perintah. Wa tazawwadu, ni Tuhan perintah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa-apa kebaikan yang kamu kerjakan, nescaya Allah mengetahui. Allah perintah pula wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya, dan menuntut bekal oleh kamu, dan menuntut bekal oleh kamu. Ni terjemahan hak kita ni. Hak ni kita dengar sama Jumaat kan. Wa tazawwadu, dan berbekallah oleh kamu. Tu baru ya dah. Dan berbekallah oleh kamu. Dan menuntut bekallah oleh kamu, maka ditulis macam mana tu? Menuntut. Saya ni tak jelas tulisan ni. Bekal. Contohkan baru. Bekal lam. Saya ni tak tahulah. Lam kaf. Saya ni hak ejaan dia macam mana hak baru? Kaf lam. Saya ni lam patu kaf. Balok dah ke apa? Lam kaf. Saya ni ceritakan lama sikit. Ada pakar tu ceritakan baru belaka. Tu molek. Dan menuntut bekallah oleh kamu. Ada oleh. Dan menuntut bekallah oleh kamu, maka sebaik-baik bekal bagi perjalanan akhirah itu menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan akan larangannya. Itu terjemahan kepada at-taqwa. Apa takwanya? Menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan akan larangannya. Menjauhkan akan larangan. Ni ayat kitab lah. Menjauhkan larangan, bukan meninggalkan larangan. Tak apa beza menjauh dengan meninggal. Ni ibarat kitab je.
meninggal akan larangan ni, buat dah sebelum ni, tinggallah, jadilah buat. Dan kalau kata menjauh ni daripada awal-awal tak buat dah. Digi kota. Kalau kata meninggalkan larangan, tinggal ni perkara yang kita buat. Tinggallah, jadilah buat tu, stoplah, tinggal. Mana apa tinggal? Hak buat, kemudian tinggal. Ni dia kata menjauhkan akan larangan. Menjauh mana apa? Daripada awal lagi tak buat. Tu ayat kita je lah. Menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan akan larangan. Itu maksud kepada at-taqwa. Taqwa mana ni? Taqwa yang pertengahan. Taqwa yang pertengahan dia panggil taqwa khawas. Taqwa yang pertengahan. Taqwa awam, taqwa yang permulaannya adalah terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Taqwa ni makna menjagakan, memeliharakan. Itu taqwa. Menjagakan, memeliharakan. Jadi taqwa awam, taqwa hak peringkat yang pertama adalah at-taqwa anisyirki. Menjaga dan memelihara, menjauhkan daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil awwalu maratibit taqwa, permulaan martabat taqwa. Taqwa anisyirki. Alladzina amanu. Itu taqwa permulaan peringkat awam. Wa amilus solihat. Itu barulah pergi kepada taqwa khawas, taqwa yang pertengahan. Alladzina amanu. Batu amilus solihat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu taqwa peringkat permulaan. Hudal lil muttaqin. Al-Quran tiada ragu padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Itu hak takwa, hak permulaan. Terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimuna shalah. Itu bagi pada takwa hak pertengahan. Ni hak takwa yang pertengahan. Menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala kewajipan zahir dan batin dan menjauhkan akan larangan Allah, menjauhkan dari larangan Allah zahir dan batin. Hak takwa khawasul khawas, hak tingginya adalah mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa taala, wajib sunat, wajib sunat. Sebab apa? Sebab sunat pun suruhan Allah, dan meninggalkan larangan Allah, hak haram, hak makruh, hak khilaful aula, hak perkara yang lebih-lebih. Perkara yang lebih-lebih yang tidak ada manfaat, semuanya ditinggalkan. Itu hak paling tinggilah. Maknanya wajib sunat, wajib sunat. Kemudian larangan Allah ni bukan larangan haram. Larangan haram tu tetap dah. Larangan yang makruh bukan setakat larangan. Perkara yang khilaful aula, kurang utama, perkara yang lebih-lebih, semuanya ditinggalkan. Itu barulah takwa hak paling tinggi. Hak hari Jumaat tu adalah takwa hak pertengahan lah. Mengerjakan segala suruhan, ke segala kewajipan zahir dan batin, dan meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Hak larangan zahir dan batin tinggal belaka. Itu takwa yang pertengahan. Hak takwa yang permulaan terpelihara daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka Allah kita maklumlah ada 7 lapisan. 6 lapisan bawah tu neraka yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa hak peringkat permulaan ni terpelihara menyekutukan Allah, selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak selamat daripada neraka Jahannam, naik takwa yang pertengahan.
mengerjakan segala kewajipan zahir dan batin dan meninggalkan segala larangan zahir dan batin, selamat daripada neraka jahanam. Kemudian syurga ni ada darajah pula. Nak dapat darajah yang tinggi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kena duduk takwa hak paling tinggi, wajib sunat, mengerjakan segala kewajipan zahir dan batin, selamat daripada neraka jahanam, syurga. Tapi syurga ada darajah. Nak darajah tinggi, wajib sunat lah. Sebab kewajipan yang diperintah oleh Allah hanya setakat dipanggil kepala modal dan juga selamat di hari akhirat. Tapi nak untung, nak dapat keuntungan besar, amal yang sunat. Nak dapat darajah di dalam syurga, amal yang sunat. Tetapi nak dapat untung besar, kepala modal kena ada. Untung besar dengan amal yang sunat. Tapi amal sunat ni nak diterima, amal wajib kita lengkapkan. Maknanya kepala modal cukup. Nak keuntungan, amal yang sunat. Kita duduk tangga selamat daripada neraka jahanam, kena lengkapkan amal-amal yang wajib. Tapi bukan setakat nak selamat, nak dapat darajah amal-amal yang sunat. Itu dinyatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Jadi perintah Allah ada wajib, ada sunat. Hak wajib ni lah sebagai kepala modal dan selamat di hari akhirat, selamat daripada neraka jahanam. Amal sunat untuk dapat keuntungan daripada kepala modal. Amal sunat untuk dapat darajah tinggi dalam syurga selepas daripada selamat daripada neraka jahanam. Sebelum nak bicara selamat dari neraka jahanam, selamat dari kekal neraka Allah Subhanahu wa taala dengan terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahawa mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku, Khaliq yang menjadikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang hakiki dan sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Ada peringkat-peringkat tu. Antara 3 darajah, 3 peringkat ni tak boleh nak lompat-lompat. Sebab tanpa takwa yang permulaan, terpelihara menyentuhkan Allah Subhanahu wa taala, apa amal-amal yang kita lakukan sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak duduk takwa yang pertengahan, mengerjakan segala kewajipan zahir dan batin, kena lepas daripada tangga yang pertama, takwa daripada menyentuhkan Allah. Nak supaya amal ibadah sunat kita diterima, kena hak amal-amal kewajipan takwa pertengahan tu lepas dahulu. Ni kena letak molek ni satu martabat ni. Bukan kita nak lakoh-lakoh, tak ada. Dimulai dengan alladzina amanu, dimulai dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu permulaan dia. Itu permulaan. Bawa lagi kepada amal-amal yang soleh, menjunjung segala perintah Allah zahir dan batin dan menjauhkan akan segala larangan Allah zahir dan batin. Terutama sekali terpelihara daripada menyengutukan Allah pada perbuatan. Terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Menyengutukan Allah dengan bahawa ada Tuhan yang kedua, kita orang Islam tak ada lah. Menyengutukan Allah ada Tuhan yang kedua, itu tak sama sekali. Tapi menyengutukan Allah dengan bahawa berpegang ada yang lain daripada Allah yang menjadikan bekas. Ni panggil apa ni? Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ni habis.
Inilah hak paling banyaknya berlaku di kalangan kita orang Islam, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Selain daripada Allah pun ada perbuatan yang menjadikan. Tidak ada, melainkan hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahawa tidak ada bagi satu pun daripada makhluk Allah perbuatan. Kenapa? Kerana Allah lah yang menjadikan segala-gala perbuatan. Termasuk selain Allah tu minal anbiya wal malaikati wa ghairihima. Itu dalam kitab Kifayatul Awam. Selain dari Allah ni termasuk para anbiya tidak ada perbuatan. Selain dari Allah termasuk malaikat tidak ada perbuatan. Para nabi, para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk lemah sama sekali. Allah Taala juga wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu, kesemuanya datang daripada perbuatan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu keesaan pada perbuatan. Pegangan kita lah. Percakapan asbab tu tak ada salah apa pun. Percakapan asbab tu tak ada salah. Makan kenyang, minum air, hilang dahaga, hujan jadi sejuk, angin pula kuat, lepas tu campur pula hujan lebat. Lepas tu benda di Terengganu kita ni, itulah hak ombak tu apa ni? Air pasang. Air pasang tau. Air pasang tau. Air pasang. Dengar cerita dak pergi silap, pergi pusing sekali. Air pasang lah. Air pasang kenapa? Kerana angin. Kerana air hujan daripada hulu tau. Air hujan daripada hulu banyak. Kemudian angin kat laut ni kuat, apa gitulah dia punya cerita lah. Itu semua cerita asbab, tak ada salah pun. Cerita berkaitan dengan hujan, lepas tu mana air turun banyak, lepas tu campur dengan angin pula menyebabkan air jadi pasang. Bila air jadi pasang, gebih habis, gebih okey. Inilah tepi-tepi pantai ni. Macam hak nu lah, macam hak mengabang telipuk, ngelipuk dah. Dia mana? Hakisan. Hakisan. Kalau gebih tu tak ada. Ada dalam bahasa buku gebih. Ada. Ada tak gebih? Cakap gebih tau. Tak cakap gebih. Ji? Gebih lah. Bila ombak tu kuat, maka gebih lah. Kena cakap. Lepas tu cakap tau, gebih tau. Tak ada dah bahasa buku gebih. Hakisang lah. Jadi mari mana hakisang tu? Mari dia pun ombak kuat. Ombak kuat ni gebih macam terhakis lah. Terhakis lah. Jadi terhakis ni kenapa? Kerana ombak kuat, maka terhakis. Itu cakap asbab lah. Kita tak ada salah pun. Pegangan kita tetap yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa imma angin ke, wa imma ombak ke, air laut, makhluk air bekas sama sekali. Itu pegangan kita. Kalau cakap asbab, hati kita hanya nampak kepada asbab, tak ada salah apa pun. Tengok kepada nenek air pasang, makna hati kita tak mari pun qada dan qadar. Hati kita kok angin di hati kita. Cakap tu angin dah. Mari di hati tu pun angin. Tak ada apa pun, kita hati orang awam, tak ada salah apa. Pegangan kita tetap semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, makhluk air bekas sama sekali. Orang cakap asbab langsung tak sandar ke Tuhan, tak apalah, itu orang awam. Biasalah itu cakapan. Kan dia dalam berita sandar kepada Allah, tak ada langsung tau. Dalam berita lah cerita apa-apa asbab lakilah. Mana hakisan berlaku kerana ombak yang kuat. Tak ada kata ujian daripada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi pegang kita tetap. Itu adalah takwa hak peringkat permulaan. Terpelihara daripada menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Naik takwa yang pertengahan, menjunjung perintah Allah zahir dan batin, dan menjauhkan larangan Allah zahir dan batin. Ini ketakwaan. Jadi takwa peringkat permulaan kena mantap ilmu pegangan. Takwa peringkat pertengahan ini kena mantap ilmu fiqh, ilmu tasawuf sekurang-kurang fardu ain. Sebab perintah Allah bukan hanya perintah sembahyang puasa. Perintah Allah tawakul, perintah Allah syukur, perintah Allah sabar, perintah Allah taubah, perintah Allah ikhlas pun perintah Allah. Sama dengan perintah sembahyang, perintah puasa. Kemudian larangan Allah ni bukan hanya larangan yang zahir, larangan yang batin, riya, ujub, takabur. Hak ni larangan yang kabair, larangan yang dosa besar. Kita ni kepada umum lah, larangan zahir yang dosa besar tak berlaku dak di kita. Kita tak terbabit dengan riba. Kita tidak terbabit dengan rasuah. Berjudi, minum arak tak kena daripada awal lagi dah. Mencuri tak pernah pun. Maknanya dosa besar hak zahir ni boleh kata tak ada lah. Tu mana? Hak berlakunya dosa-dosa kecil. Dosa mata, itu dosa kecil. Melihat perkara diharamkan itu dosa kecil. Ada ni. Hak banyak berlaku pada kita dah dosa-dosa yang kecil. Hak dosa yang zahir. Tapi dosa batin itu dosa besar, riya, ujub, takabur, hasad yang mewajibkan neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak terhapus dengan amal ibadah. Dosa-dosa kecil terhapus dengan amal ibadah. Dengan bukan kata amal ibadah sembahyang. Sembahyang ni amal ibadah yang besar, amal ibadah yang sunat pun mengkifaratkan dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Sama telah sembahyang, tu hak paling besar. Tu hak apa? Larangan zahir yang berlakunya adalah hak dosa-dosa kecil. Tapi larangan batin, hak itulah hak dosa besar. Riya, wujud, takabur, hasad itu kabair, dosa-dosa yang besar, tidak akan diampuni dengan amal ibadah kita, termasuk sembahyang 5 waktu kita, termasuk sembahyang Jumaat kita, termasuk Ramadan kita pun tidak akan mengkifaratkan dosa-dosa besar. Itu ijma' ulama wajib bertaubat. Ijma' ulama dosa besar wajib bertaubat. Tidak akan diampuni dengan sembahyang, tidak diampuni dengan Jumaat, tidak diampuni dengan Ramadan. Tak besar belaka dah tu. Sembahyang hak besar, sembahyang Jumaat pun hak besar, puasa Ramadan pun hak besar, tidak mengampuni dosa-dosa yang besar. Dia hanya mengampuni dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Tapi dia ampuni dosa kecil ni bukan kata hak sembahyang Jumaat, puasa, bukan amal-amal sunat pun Allah Ta'ala akan mengkifaratkan, menghapuskan dosa-dosa kecil. Tapi dosa besar, riya, ujub, takabur, itu wajib ijma' ulama' bertaubat. Bertaubat pula, bertaubat secara satu-satu. Riya, taubah asing. Takabur, taubah asing. Hasad, taubah asing. Ini hak dosa-dosa besar, hak larangan batin. Kalaulah tidak menjauhi daripada larangan hak batin hak dosa besar ni, tak akan selamat daripada tidak akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Masuk syurga kena menjauhi segala larangan Allah, hak zahir dan hak batin. Barulah selamat daripada neraka jahanam. Barulah selamat daripada neraka jahanam. Ini hak takwa pertengahan, hak biasa, hak tu khatib sebut ijma', hak takwa hak pertengahan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal bagi dunia akhirat itu menjunjung perintah Allah Taala dan menjauhkan akan larangan Allah Subhanahu wa taala.
dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dia oleh dunia, melalai daripada akhirah, dan melupakan akan dia akan akhirah oleh segala kesedapannya daripada perjalanannya, dan tiada binasa. Ini ayat baru dah ni. Ini bukan sambungan kepada firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bidah tu. Dia biasanya akan ada perenggan baru. Dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dia akan mereka oleh dunia, melalaikan daripada akhirah. Daripada akhir tu takluk pada melalaikan. Melalaikan daripada akhir dengan bahawa meninggalkan akhirah kerana lalai oleh dunia. Ini binasa. Tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dia oleh dunia daripada akhirah. Hak melalaikan daripada akhirah ni dia panggil dunia. Ni hak melalaikan daripada akhirah ni setengah mengatakan inilah takrifan dunia. Apa dunia? Perkara yang melalaikan daripada akhirah. Melalaikan daripada akhirah bahawa dengan bahawa meninggalkan akhirah. Kerana dunia semata-mata maka ditinggalkan akan akhirah. Contoh nyatanya, kerana dunia ilmu akhirahnya tidak dipedulikan. Kerana dunia, kerana sibuk nak kejar ilmu dunia, untuk berjaya kehidupan dunia, ilmu akhirah dikesampingkan. Ilmu pegangan pun tak belajar. Ilmu sembahyang sekurang-kurang qada fardhu ain pun tak belajar. Ilmu berkaitan dengan ketaatan batin, maksiat batin pun tak belajar. Kenapa? Lala dengan ilmu dunia untuk kejar kejayaan dunia semata-mata. Hak ni nyata. Hak ni lah hak binasa. Hak ni dunia yang membinasakan dan melupakan akan dia oleh segala kesedapan dunia daripada perjalanan mereka tadi. Seperti contohnya seorang yang musafir. Ini bandingan. Seorang yang musafir dalam hutan dengan orang ramai, maka melihat ia seseorang buah-buahan di dalam hutan ini, maka bersungguh-sungguh ia memakan buah-buahan itu hingga ketinggalan ia daripada kawannya, maka sesak ia dan menerkam akan dia oleh binatang yang buah. Dia bandingan gitu. Makna sekarang ni dunia adalah perjalanan yang jauh. Kita ada tempat tuju iaitu negeri yang kekal akhirat. Tapi dalam perjalanan kita tak buat bekal untuk tempat yang kita pergi, tapi kita duduk bersibuk dengan dunia sebagai tempat perjalanan. Sebab bandingannya orang berjalan dalam hutan dengan orang ramai, tapi dia duduk sibuk dengan buah-buahan. Kemudian dia duduk makan buah-buah hingga ketinggalan daripada kawannya, maka sesak ia dan menekan akan oleh binatang yang buah. Ini contoh. Jadi maknanya dunia adalah perjalanan untuk negeri yang kekal akhirah. Dunia tempat kita bercocok tanam perhomaan untuk bekal akhir tempat tuju kita. Tapi kita lalai dengan dunia dalam perjalanan tu. Kita lupa akan tempat tujuan sebenar. Kerana apa? Kerana dunia dalam perjalanan kita. Maka kita pun duduk bersibuk dengan dunia dalam perjalanan tu. Sampai masa kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada bekal. Tak ada bekal. Ini hak binasa. Dia perjalanan dunia ni, ceramah boleh sebutlah. Dia ni dengar dah ceramah lah. Perjalanan dunia ni dia kata, ni saya pernah dengar orang ceramah. Perjalanan dunia ni umpama dia kata ceh gesek. Tahu ceh gesek? Ceh tahu ceh? Gesek tahu gesek? Tahu gesek? Colok tahu colok? Colok tahu?
Colok ni cak mancis tu. Mancis tau. Cak lada. Colok mancis. Mancis cak lada. Tahu cak lada? Tak ada dah tau. Cak lada hok Kota Baru kan? Kota Baru cak lada kan? Dengar-dengar cerita zaman dulu lah, memang 30-40 tahun dulu. Wallahualam cerita betul ke tak? Dia kata walaupun mancis, gesek tu lah, gesek mancis. Tahu mancis? Bukan mancis biskut tu. Tu biskut ada mancis ke tak? Biskut tu bukan mancis. Tu mancis makan tu biskut. Mana cak lada ke tak? Dengar cerita dulu kan berapa sen? 5 sen sekotok 5 sen tau. Dia kata 5 sen pun dia kata toke dia tu zakat 1 juta setahun. Wallahualam lah. Cerita tu ya je. Betul ke tak tahu lah. Mana walaupun 5 sen sekotok gesek tu mancis tu, dia kata zakat dia 1 juta setahun. Wallahualam. Tapi benda sabar juga sebab apa? Orang pakai gesek mereka kan. Mancis. Colok. Tak kena, tak ada langsung dah ni. Tak ada. Jadi ceh gesek ni kita nyala api tu lama mana? Sekejap je. Lepas tu padam lah. Itu dunia. Sekejap je. Sekejap je. Kalau pegang lama, hangus tangan. Jangan pegang lama, hangus tangan. Tu saja tempoh masa dunia. Diumpamakan dengan dia kata burung hinggap di dahan kayu. Burung hinggap perjalanan, burung hinggap. Lama mana burung hinggap? Sekejap saja. Itulah tempoh masa kita di dunia. Seumpama burung hinggap atas dahan kayu. Dah dunia pula, dunia kita umat akhir zaman. 60 70 tu gitulah. Sekarang ni kan 40 50 pun sahih dah. 40 50 pun sahih dah. Ummah dahulu ratus-ratus tahun, rapat dengan 1000 tahun. Tu pun kalau ke masa akhirah tak ternilai. Walaupun ratus tahun, walaupun hampir 1000 tahun, akhirah kekal selama-lamanya. Kita umat akhir zaman ni 50, 60, 70 tu ada apa dah? Bukan ni. Masa yang sekejap sebagai perjalanan untuk kita melakukan bekal akhirah untuk negeri yang kekal. Tapi binasa kalau kita kerana dunia perjalanan ni kita lalai daripada tempat tuju kita yang sebenar, iaitu negeri akhirah yang kekal. Kemudian rahmat Allah ni luas. Walaupun terkadang kita tu di awalnya lalai daripada akhirah kerana dunia, kerana kejar ilmu dunia, kejar kepada pekerjaan dunia semata-mata, belajar akhirahnya kemudian, buat bekal akhirahnya kemudian. Tapi Allah Ta'ala kalau bertaubah, Allah Ta'ala akan ampun sekalian kesalahan yang terdahulu. Tak ada licin. Yang adanya amalan sekarang dengan ilmu amal. Ni rahmat Allah yang luas. Allah Ta'ala maha pengampun. Tapi kena balik pada ilmu molek. Biar kita ni betul-betul pegangan comel, ketaatan zahir batin comel. Hak lepas-lepas dah bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maha pengampun. Al-ibrah bi khawatimiha. Pengiktibaran perkiraan seseorang tu bahagia ataupun celaka dah di kesudahan. Itu pengiktibaran. Walaupun di awalnya lalai jauh, tapi di kesudahannya ilmu dan amal, dengan ketaatan semata-mata, perkiraannya di kesudahan. Mana kalau kesudahan ilmu dan amal itu kesudahan yang baik. Hak dosa-dosa lampau diampuni oleh Allah kamal la zanbalah, seperti orang yang tidak berdosa. Tak ada kata ada tinggal kesang ke, tinggal paruk ke, ataupun ada rekod ke. Kan ada kan rekod jenayah lampau. Tak ada. Rekod tak ada.
Kesalahan dunia kan dia ada kan rekod. Hak lama-lama ada, tak akan terpadam. Adapun kesalahan kita dengan Allah bertaubat, tidak ada rekod, tidak ada. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kena buat bekal molek. Apa bekalnya? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui olehmu bahawasanya barang siapa menyangka ia akan badannya berlomor dengan dunia dan hatinya kosong dan bersih daripada dunia, nescaya telah menipu akan dia oleh syaitan. Zahir je nampak kerja dunia, tak lekat di hati. Nescaya telah menipu akan dia oleh syaitan. Tapi dunia mana ni? Perkara yang tidak ada manfaat lepas daripada mati. Jangan tengok orang ni duk kerja buat dunia semata. Ni contohnya belum mau ke dunia. Apa dunia? Perkara tiada manfaat lepas dia mati. Dia nampak duk bekerja, tapi niat dia dengan dunia yang terhasil tadi, dia nak bayar zakat, dia nak sedekah jariah, dia nak infak, dia nak bantu orang. Maka itu bukan panggil dunia. Hak dunia ni hak perkara tidak ada manfaat lepas daripada mati. Hak ni semua ni kita tak boleh nak nilai ni. Orang nampak sama saja, kerja sama, sibuk sama, tapi bab ibadah tak pernah tergendala. Bab zakat tu dah bercara dah, tu tetap dah. Bab sedekah jariah infak dia nombor satu. Kita nak panggil dunia tu tak panggil dunia. Walaupun zahirnya sibuk dengan dunia macam orang yang betul-betul ahli dunia. Ha ni masing-masing. Mana kalau hati tu, mana kalau letak atas jalan agama, tidak ada dunia. Semuanya akan jadi bekal akhirah, semuanya akan jadi faedah di hari akhirat. Tanpa ilmu, walaupun rupa akhirah sekalipun, tak akan jadi akhirah, akan jadi dunia semata-mata. Walaupun rupa akhirah sekalipun, kalau tanpa ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.